أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul, berhimpun di dalam rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, perhimpunan kita ini dalam sebuah majlis ilmu di antara tamu-tamu syurga ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita kembali membincangkan kitab yang agung, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Masih lagi dalam fasal 1 berkenaan dengan pengertian ilmu, ilmu fiqh, ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf. InsyaAllah ini kita cuba habiskan bab yang pertama dan kemudian kita akan dapat masuk sedikit kepada bab yang kedua, iaitu fasal berkenaan dengan niat. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darin amin. Ada juga yang menjaga sesuatu yang berlaku pada setengah ketika adalah fardu kifayah juga. Bila ada sesetengah orang di suatu tempat mengerjakannya, gugurlah kefarduan ke atas seorang yang lain. Sebaliknya, jika suatu tempat itu tidak ada yang mengerjakannya, semua mereka akan berkongsi dalam kedosaan. Oleh itu, setiap pemimpin wajib memerintahkan sekalian rakyat negeri masing-masing mengerjakannya. Baik tuan-tuan, ada ilmu yang disebut sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa dia? Fardu kifayah ni, kalau seorang buat, yang lain tak payah buat. Itu maksud dia. Maksudnya, idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqi. Kalau sebahagian melakukan perkara tersebut, maka tergugurlah, ternafilah kewajipan kepada yang lain. Cuma hakikatnya tuan-tuan, fardu kifayah ni semua fardu kepada setiap kita. Fardu ain, fardu juga kepada kita. Fardu kifayah pun fardu juga kepada kita. Contohnya ilmu perubatan. Ilmu perubatan contohnya. Nak jadi doktor tu wajib, wajib pada setiap kita ni mesti jadi doktor. Saya wajib jadi doktor,
tuan-tuan semua wajib kena jadi doktor. Ya. Tetapi bila mana ada seorang di kalangan kita yang keluar jadi doktor, ya, belajar ilmu perubatan dan kemudian dia akhirnya jadi doktor, maka dia telah menggugurkan kewajipan kepada yang lain. Ya. Asalnya wajib, tapi bila ada seorang di kalangan kita yang keluar, maka dia telah menafikan dosa daripada kita semua. Dia telah mengangkat kewajipan tadi daripada kita semua. Ya. Tapi kalau dia tak jadi doktor, ya, satu kampung tu ataupun satu negeri tu langsung tidak ada doktor di kalangan mereka, maka berdosa satu negeri tersebut. Ya. Tapi kalau keluar seorang jadi doktor, maka ternafilah dosa tadi daripada kita semua. Jadi itu fardu kifayah, tuan-tuan. Sebab tu ulama khilaf pula, fardu ain dengan fardu kifayah ni yang mana lebih tinggi, ya? Yang mana lebih aula. Ulama khilaf pula pasal tu, ya. Fardu ain ke fardu kifayah, ya? Sebab fardu kifayah ni pun fardu juga, kan? Fardu kepada setiap kita semua ni, ya. Fardu ain fardu kifayah pun fardu juga. Cuma bila mana orang lain tolong buat, maka tergugurlah kewajipan tadi daripada kita, ya. Sebab itulah ada ulama kata fardu kifayah ni lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dialah, ya, yang menyebabkan orang lain dinafikan dosa. Faham, tuan? Cuma sebenarnya yang kuat fardu ain lebih tinggi, ya. Fardu ain adalah lebih tinggi. Kenapa? Kerana fardun likulli ainin. Fardu kepada setiap individu. Menjadi alim adalah wajib pada kita semua. Wajib kita semua, tuan-tuan, untuk jadi alim. Tapi ada orang yang tak mampu, kan? Ya? Kerana alim ni muhibah. Alim ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Bukan semua orang mampu jadi alim. Sebab itu Allah pilih, ya, seorang daripada tempat kita ni, daripada kampung kita, negeri kita ni, Allah pilih seorang untuk jadi alim pada tempat tersebut. Ya? Bila Allah angkat seorang daripada kalangan kita untuk jadi alim, maka dia tadi telah menggugurkan dosa daripada orang pada tempat tersebut, ya. Daripada berdosa kerana apa? Kerana tidak ada alim di tempat tersebut. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni patut kena seronok dengan alim, ya. Kena seronok dengan orang alim, ya. Ustaz-ustaz, asatizah, tuan-tuan guru yang hebat. Kita tak kurang ustaz-ustaz di pekan ni, tuan-tuan, ya. Bahkan pekan ni antara lubuk para asatizah, ya. Tempat para ulama berkumpul. Ramai para ulama yang berkumpul, yang menetap di pekan ni, ya. Jadi kita kena rasa seronok dengan benda ni, ya. Lagi seronok kita kalau anak cucu kita, ya, keturunan kita ni ada alim seorang, ya. Anak kita mengaji tinggi-tinggi, ya, mengaji daripada sekolah menengah agama sampai pengajian tinggi, Universiti Azhar, Universiti Jordan, ya, Universiti di Maghribi dan sebagainya. Kemudian balik jadi alim, ya. Jadi orang yang memberikan manfaat, yang berkongsikan ilmu kepada masyarakat. Cucu kita pun, tuan-tuan, ya, kena rasa seronok kalau cucu kita ada yang jadi alim, ya. Sejuk perut kita, ya tak? Walaupun bukan kita yang mengandung dia, ya. Anak kita yang mengandung dia, dia cucu kita. Tapi kita anggaplah dia, tuan-tuan, macam anak kita sendiri, ya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana alim ni nanti dia akan memberikan manfaat, ya, memberikan kebaikan yang besar kepada orang yang sekeliling dia, ya. Itu kepentingan seorang alim di tempat kita, kena raikan. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena rasa seronok dengan benda-benda ni. Ni ada mak tafiz, ya, pusat pengajian agama tempat tersebut, duk marah pula dengan budak tafiz, ya tak? Ya, ada juga perangai gitu, ya. Marah pada budak tafiz sebab apa? Sebab duk qasidah kuat sangat, kan? Rumah dia sebelah mak tafiz, ya. Duk ketuk gendang berqasidah, kan? Kuat sangat sampai ganggu saya nak tidur, tak boleh nak tidur. Tu pun kacau juga, tuan-tuan, ya tak? Kita pun kena beringat juga ke pelajar-pelajar tahfiz ni, ya. Menyakiti jiran tu pun sebahagian daripada dosa. Walaupun kita mengaji agama, walaupun buat benda baik, ya. Tapi pasang kaset kuat-kuat, ya. Pasang mengaji kuat-kuat, qasidah kuat-kuat, gendang kuat-kuat, akhirnya mengganggu jiran kita. Itu pun menyebabkan ketidaktenteraman, ya tak? Tapi kalau waktu dia, kan, kalau azan dah sampai waktu, pasang speaker luar, tak ada masalah, tuan-tuan. Kita nak tunjukkan syiar kita. Termasuk Mak Tafiz kadang-kadang buat program Sabtu Ahad dah, pasang kanopi, pasang canvas, buat majlis
cinta Rasul, sekali-sekala tak ada masalah tuan-tuan. Ketuk gendangnya nak tunjukkan kecintaan kita, ya, biar nampak syiar kita tu, ya, nampak bahawa kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Cuma jangan hari-hari, ya, sampai menyebabkan jiran-jiran kita, orang sekeliling terganggu, ya, walaupun kita buat benda baik, ya. Buat majlis cinta Rasul, ya, buat majlis bersolawat, benda baik, tapi kalau tiap hari sampai mengganggu orang, maka ini tidak akan jadi amalan yang baik, bahkan menyebabkan kita tertipu dengan jalan-jalan syaitan. Syaitan kata, ya, berqasidahlah, ya, bersolawat kuat-kuat, kita ingat buat benda baik, rupanya kita ditipu oleh syaitan. Ini tipu daya syaitan, ya, jalan-jalan syaitan untuk menipu umat manusia yang menyangkakan bahawa mereka buat kebaikan, tetapi sebenarnya mereka terpalit dengan dosa, terjebak dengan dosa, ya. Tapi tak tuan-tuan, ada setengah orang ni memang tak boleh tengok mak tahfiz, tak boleh tengok sekolah-sekolah agama, tak boleh tengok pondok-pondok madrasah-madrasah yang buat pengajian Islam ni, tak boleh tengok majlis-majlis tazkirah yang meriah, ya, di masjid-masjid surau-surau. Dia kata mak tahfiz apa ni, ya, selekeh, pakai jubah, pakai serban, ya dah. Tapi ada juga sebahagian mak tahfiz tuan-tuan yang tidak menjaga kebersihan. Ada. Saya tengok pelajar-pelajar tahfiz ni, ya, bila sembahyang masjid surau, tengok jubah dia, ya Allah, kuning sangat. Ya dah. Serban dia tu ada apa? Bintik sawa, kan? Basuh ke tak pernah basuh. Habis image, ya, calar image pelajar-pelajar mak tahfiz. Sebab apa? Sebab tidak menjaga kebersihan. Tengok jubah kuning betul. Tak, bahagian punggung dia tu. Bahagian tu yang paling kuning sekali. Sebab apa? Lama sangat bersila menghafal Quran. Tapi tak menjaga kebersihan. Hafal Quran dah bagus, tapi ditinggalkan hadis Nabi yang menyebutkan bahawa an-nazafatu minal iman, ya, kebersihan sebahagian daripada iman. Kebersihan ini termasuk daripada image-image Islam, ada syiar-syiar Islam. Rasulullah sukakan kebersihan, maka umat baginda perlu menitik beratkan tentang kebersihan. Jadi pelajar Mahat Tahfiz ni tak kira lah mana-mana pun, kalau kita perasan tak, yang semayang di masjid surau kalau tengok tak bersih sangat tu, kena tegur lah mereka ni, ya tak? Tak ada masalah nak tegur tuan-tuan. Mereka ni masih lagi peringkat pelajar, ya, peringkat remaja, peringkat menengah rendah lagi. Kita boleh tegur, beritahu dia, adik ni belajar mak tahfiz, ya. Adik belajar mak tahfiz, hafal Quran bagus, cukup bagus mengaji ilmu agama. Cuma pak cik nak tegur sikit saja. Yang jubah ni kenapa kuning sangat, ya? Yang bahagian lengan ni kenapa nampak berdaki sangat, ya tak? Kuku tangan, kuku di kaki macam mana, potong tak potong? Kena tengok belaka tuan-tuan, ya. Orang Islam mesti menitik beratkan soal kebersihan, ya. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tak boleh nak benci dengan ahli ilmu, ya. Pelajar-pelajar tahfiz, ya, pondok-pondok madrasah, sekolah-sekolah agama, fardu ain, jangan kita benci, ya. Jangan kita rasa tidak senang dengan penuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan, saya yakin tidak ada dalam majlis ni orang yang tak suka kepada ahli ilmu, ya. Saya rasa tak ada dalam majlis ni orang yang macam tu tuan-tuan, ya. Sebab tuan-tuan ahli ilmu, ya. Orang yang datang dalam majlis ilmu ni, dia akan ada perasaan kasih sayang dengan ahli ilmu. Sebab tu kata ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu dia akan berkasih sayang sesama ahlinya. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, selepas tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan rasa seronok dengan ahli ilmu, ya. Tuan-tuan rasa dekat dengan para asatizah, dengan kitab-kitab, ya, dengan alatnya ilmu. Tuan-tuan seronok dengan majlis ilmu, ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana ilmu itu rahim, ya. Ilmu itu telah masuk kasih sayang ke dalam hati ahlinya, sesama ahlinya, ya. Ilmu rahim tuan-tuan, ya. Ilmu ni berkasih sayang. Orang yang rapat dengan ilmu, seronok dengan ilmu, dia akan berkasih sayang dengan ahli ilmu. Itu rahmat bagi ilmu, ya. Sebab tu tuan-tuan, orang yang tidak ada kasih kepada ahli ilmu, tidak ada kasih kepada talibul ilm, ini tuan-tuan, orang yang tidak ada rahim dalam diri dia. Maksudnya Allah tidak campakkan rahmat, Allah tak campakkan kasih sayang ke dalam hati dia. Wa iyyazubillah tuan-tuan, ya. Kalau kita rasa benci dengan ahli ilmu, maknanya ada sesuatu yang tidak kena, ya. Kita tidak ada rahim, tidak ada kasih sayang dalam hati kita, yang mana kasih sayang itu akan menyebabkan kita seperti magnet. Kita dekat dengan ahli ilmu, kita dekat dengan majlis ilmu, kita dekat dengan para ulama, dekat dengan para asatizah. Ini rahmat bagi ilmu tersebut. Ada pendapat yang mengatakan
bahawa ilmu mengenai sesuatu yang berlaku pada diri masing-masing pada setiap masa, sama kedudukannya dengan makanan yang mana setiap orang mesti memakannya pada setiap masa. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala bagi pandangan, ya. Dia bagi gambaran tasawur. Ilmu yang diperlukan setiap masa apa dia tuan-tuan? Ilmu fardu ain, ya. Fardu ain ni ilmu yang kita perlukan setiap masa, ya. Daripada kita bangun tidur, kita nak mandi, kita nak sembahyang, kita nak sedekah, kita nak zakat, kita nak tunaikan haji, nak tunaikan umrah dan sebagainya, mesti ada ilmu fardu ain, ya. Ini ilmu yang kita perlukan, yang kita guna setiap masa, sentiasa kita gunakan. Jadi ilmu fardu ain tuan-tuan, Al-Imam Zarnuji sebut ilmu fardu ain ni seperti makanan, ya. Ilmu fardu ain seperti makanan. Macam mana kita perlu kepada nasi, macam mana kita perlu kepada air, macam itulah tuan-tuan kita perlu kepada ilmu fardu ain. Jadi faham tuan-tuan? Manakala ilmu mengenai perkara yang berlaku pada setengah ketika, sama kedudukannya dengan ubat-ubatan yang diperlukan kepadanya pada setengah ketika. Jadi tuan-tuan, ilmu fardu kifayah ni macam ubat-ubatan. Ilmu fardu kifayah macam ubat. Kita makan Panadol ni macam kita makan nasi ke tuan-tuan? Dah. Ya dah. Kita tak makan hari-hari, ya. Panadol tak makan hari-hari. Kita makan bila kita perlu sahaja. Bila kita sakit baru kita makan. Pening baru makan, sesama baru makan, demam baru makan. Selalu ke kita sakit? Tak selalu tuan-tuan, ya. Itu ibaratnya ilmu fardu kifayah. Macam ubat-ubat kita makan kadang-kadang bila perlu sahaja. Manakala ilmu nujum, tenung nasib, sama kedudukannya dengan penyakit. Bagi mengelakkan daripada penyakit, haram mempelajarinya kerana ia memberi mudarat dan tidak berguna. Ilmu nujum tuan-tuan, ilmu tilik nasib ni dia macam penyakit. Jadi Imam Zarnuji dia ibaratkan seperti penyakit terus. Tidak mungkin seorang dapat lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan yang diharamkan ilmu nujum ni, ya, maksudnya nujum untuk melihat berlaku ataupun tidak berlaku sesuatu perkara, ya. Tapi kalau melihat bintang dengan tujuan apa? Tujuan untuk nak kaji cuaca, ya. Melihat bintang dengan tujuan untuk apa? Untuk nak tengok, nak kaji berkenaan dengan pasang surut laut, kan? Tengok bintang nak kaji apa? Nak tengok berkenaan dengan kiblat, berkenaan dengan masuk bulan ataupun tidak, yang itu tuan-tuan tidak ada masalah, ya. Tapi kalau kaji bintang, nak ramal nasib, nak tilik nasib, ya, bintang kalau macam ni malam ni tak boleh keluar, itu khurafat tuan-tuan, ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ilmu fardu ain ni seperti makanan yang kita perlu makan setiap masa, ya, setiap hari. Ilmu fardu kifayah pula macam ubat-ubatan yang kadang-kadang kita makan bila perlu sahaja, ya. Ilmu nujum seperti penyakit terus. Maksudnya kita nak kena elaklah tuan-tuan, ya, nak kena elakkan daripada perkara tersebut. Oleh itu, setiap orang hendaklah memenuhi waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, bertabarruk. Tabarruk ni apa dia tuan-tuan? Tabarruk ni maksudnya merendahkan diri, ya. Itu maksud tabarruk. Membaca Al-Quran, membanyakkan sedekah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemaafan, afiat di dunia dan juga di akhirat, supaya Allah menjaga daripada bala dan malapetaka. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak elak bala? Iaitu dengan beramal, dengan bagi sedekah, ya. Bersedekah itu cara kita nak elak daripada bala. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak musafir, ya, kena bagi sedekah. Mudah-mudahan sedekah tadi akan mengelakkan kita daripada bala dalam perjalanan. Sebab sedekah ni mengelakkan kita daripada terkena bala, ya, terkena bencana, terkena musibah. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, ya. Lepas tu buat apa lagi tuan-tuan? Macam mana cara kita nak elak bala, nak elak daripada kena musibah? Ulama kata ambil wuduk, ya. Ambil wuduk untuk nak elak daripada musibah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut al-wudu'u silahul mu'min, ya. Wuduk itu adalah senjata
bagi orang mukmin. Ya, ambil wuduk sebelum naik kereta, naik motor, ambil wuduk. Ya, insya-Allah akan terhindar kita, akan terselamat kita daripada bala dalam perjalanan. Kita risau tuan-tuan, sekarang ni banyak kes apa? Ya, kes orang bawa kereta dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan akalnya tidak waras, bawa kereta. Akhirnya jadi masa siapa tuan-tuan? Yang jadi masa, ya, kanak-kanak kecil, ya, baby-baby dalam kereta tu. Akhirnya dia buat ketetapan supaya apa? Supaya wajibkan untuk memasang kasih. Apa nama? Baby kasih. Ni dah. Yang mabuk tu tak ada masalah. Yang tu jangan kacau. Biarkan dia orang mabuk. Sebab dia orang dalam keadaan tidak sedar diri. Ya. Yang tu tak apa, ya. Ataupun kadang-kadang mabuk juga, tapi dalam keadaan paras alkohol yang terkawal. Yang masalah kita lah tuan-tuan, yang tak mabuk ni, ya. Kita lah nak kena pasang, ya, baby car seat, ya. Kita nak kena jaga-jaga. Itulah pelik tuan-tuan. Kita ni dekat jalan raya, kadang-kadang kita dah berhati-hati dah. Saya tahun lepas, tahun 2019, 2 kali saya accident, ya. Saya ni bawa kereta jarang sangatlah atas daripada 90 tuan-tuan. Saya biasa 70-80 macam tu saja. Walaupun saya orang muda. Tapi nasib baiklah saya ni bawa kereta Azia. Kereta Azia ni memang dia selesa kalau kita bawa 80-90 ni. Kalau 100 ke atas ni dia akan terbang, ya? Sebab Azia ni ringan. Jadi kita dah terbiasa bawa slow ni. Tapi tahun lepas kena juga accident. Yang pelik tuan-tuan, dalam masa sebulan 2 kali saya accident. Dan 2 kali saya accident tu, dua-dua bukan salah saya, ya? Bukan silap saya. Pernah sehari tu, ya, dalam bulan 9 tahun lepas, awal bulan 9 saya bawa pengarah pasti faham, ya. Balik daripada mesyuarat tu, hantar dia ke Jengka. Sampai di Jengka 14, ya, ada bas depan tu, ya, bas ekspres. Jauhlah daripada saya tu, ya. Sebab kita ni sentiasa menjaga jarak dengan kereta depan. Nampak dia brake perlahan depan. Kita pun brake juga, ya. Brake perlahan tu tiba-tiba kedegang, ya. Ada kereta sonda daripada belakang. Jadi kita pun ke tepi, dia pun ke tepi. Dia keluar tu kita tengok dia tak pakai slipper tuan-tuan, ya. Pakai slipper sebelah je. Dia pun beritahu, minta maaf bang, saya terlanggar. Sebabnya brake saya tu tersangkut dengan slipper saya, ya. Dia cabut slipper, dia bawa kereta tu dia cabut slipper. Dan slipper tu tiba-tiba dia pergi belakang brake. Jadi bila kita brake ni, dia nak tekan brake, tersangkut dengan slipper tu, ya. Tekan-tekan tak makan. Akhirnya dia langgar belakang kereta saya, ya. Akhirnya dia keluar, ya. Dia pun cerita sekian-sekian masalah sekian. Kita pun kesian tengok dia, ya. Keluarga pun ramai, anak kecil-kecil lagi. Ada anak dia keluar tanya, ayah bila nak balik ni, ayah dah malam ni. Kita pun tengok dia punya insurans kereta tu, road tax dia tak ada road tax. Jadi kita kira settle belakang lah. Kata abang, saya tahu mungkin abang tak mampu, abang bayarlah sikit-sikit, ya. 100 sebulan ke, RM50 sebulan ke, tak apa, terpulang lah. Jadi macam tu. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, 2 minggu lepas tu tuan-tuan, saya pergi Kuantan. Di traffic light paya besar, ya. Baru saja hijau depan tu. Traffic light baru hijau. Kita baru je nak gerak, ya. Tiba-tiba dengar bunyi kedegang daripada belakang, ya. Saya dengar tu kereta lain tu, tapi saya rasa mampulah kereta aku. Kena lagi. Lepas tu kena sungguh tuan-tuan, ya. Jadi ini maksudnya kita dah berhati-hati, ya, masih lagi berlaku kemalangan. Ada seorang ustaz ni pengamal perubatan. Saya cerita pada dia, ya, saya ni accident 2 kali. Dia kata apa? Kata ustaz kena jual dah kereta ni. Kereta ni ada sway ustaz. Kita pun taklah fikir sangat masa tu, ya. Tiba-tiba baru ni dalam bulan Januari saya nak pergi ke Jengka, ya, ikut jalan Kampung Pelak. Jalan Kampung Pelak Seri Makmur tu kan, ya. Jalan tu kecil je tuan-tuan. Kebetulan saya berselisih dengan lori. Lori balap. Lori tu bawa laju. Saya bawa 50-70 saja, ya. Lori ni bawa laju. Jalan tu kecil, dia tak nak mengalah, ya. Bila saya tengok tu makin dekat, saya kata kena tepilah. Dalam keadaan kelajuan 60-70 km. Bila kita nak ke tepi tu, rupanya dekat bahu jalan tu ada lubang-lubang yang pecah, ya. Kereta saya kena tu depan belakang pecah. Dua-dua tayar depan belakang pecah, ya, sebab kita nak elak lori. Jadi bila dah kena tu kita terfikir juga, betul lah agaknya ustaz tu cakap, kereta ni ada sway. Ya. Wallahu a'lam.
Tapi saya pakai lagi lah kereta ni, setakat ni tak ada masalah lagi. Cuma nak beritahu tuan-tuan, dalam keadaan kita berhati-hati pun kena bala juga, kena musibah juga. Jadi ulama ajarkan kepada kita, ya, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana cara nak elak bala, iaitu dengan bersedekah, ya. Bagi sedekah. Nabi kata al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Jadi sebelum naik kereta tuan-tuan, ambil wudu insya-Allah. Ini sebagai sabab musabab, ya. Kita berusaha, ya. Selain daripada kita bawa hati-hati, ya, kita mematuhi undang-undang di jalan raya. Selain itu kita mengambil sebab-sebab untuk kita mengharapkan bantuan, mengharapkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa ramai tuan-tuan orang yang nak kereta, ya, orang yang nak musafir dalam keadaan dia berwudu. Tak ramai tuan-tuan. Jadi kita kena mula. Siapa lagi nak mula kalau bukan kita sendiri, ya? Nak pergi ke mana? Pergi ke KL ke, pergi ke Kuala Lumpur ke dan sebagainya. Sebelum naik kereta, ya, ambil wudu. Bukan payah sangat tuan-tuan, ya, sekejap aja. Contohnya apa lagi, ya? Apa lagi ulama ajarkan kepada kita macam mana nak elak daripada balak. Ulama dulu tuan-tuan, kalau naik kenderaan, ya, nak musafir, naik kapal lah contohnya. Ulama dulu dia akan bawa Sahih Bukhari. Dia letak Sahih Bukhari dalam beg dia, letak elok-elok, kemudian naik kapal tu, yang itulah yang dia bawa, ya. Sebab apa? Sebab ulama kata siapa yang ada Sahih Bukhari dalam beg dia tak akan tenggelam kapal tersebut. Kapal tu tak akan tenggelam tuan-tuan kalau kita bawa Sahih Bukhari. Bayangkan yang hafal Sahih Bukhari macam mana. Bayangkan tuan-tuan, Sahih Bukhari ni duduk dalam dada dia, ya, duduk kemas dalam dada dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Tak akan tenggelam dia dalam api neraka Allah, ya. Tak akan tenggelam dia dalam fitnah dunia. Itu maksud dia, ya. Sebab tu ulama kata lagi, siapa yang ada Sahih Bukhari dalam rumah dia tak akan terbakar rumah tersebut. Tak terbakar rumah tuan-tuan, ya, kalau ada Sahih Bukhari. Sebab tu setiap kali musafir tuan-tuan, bawalah Sahih Bukhari. Lagi kalau tak ada Sahih Bukhari, nak bawa apa? Bawa kitab Syifa, ya, kitab Syifa karangan Qadhi Iyad, kitab yang membicarakan tentang Rasulullah. Bawa kitab ni tuan-tuan, kalau bawa, insya-Allah selamat di langit dan selamat di bumi. Allah akan melindungi perjalanan kita, Allah akan melindungi permusafiran kita, ya. Ustaz kan macam mengharap selain daripada Allah, ya, macam bergantung selain daripada Allah sahaja. Dah tuan-tuan, kita ambil sebagai sebab, ya, sebab untuk barakah, ya, barakah daripada kitab tersebut, ya, kitab tersebut ada barakah dia. Tuan-tuan sakit kepala, makan Panadol, dah, Panadol tu yang bagi kita lega, dah, ya. Bukan Panadol yang bagi kita lega. Siapa yang bagi kita lega? Allah, ya. Tuan-tuan dahaga, minum air, ya. Lepas tu tuan-tuan kata air inilah, ya, air inilah yang menghilangkan dahaga. Jatuh kafir terus tuan-tuan. Kalau kita sebut tu dengan i'tikad. Kalau sebut dengan i'tikad, air ini yang menghilangkan dahaga saya, jatuh kafir, ya. Sebab apa tuan-tuan? Kerana yang menghilangkan dahaga bukan air. Yang menghilangkan dahaga ialah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Habis tu yang selamatkan kita dalam kenderaan tadi tu siapa dia? Allah lah. Ya tak? Ya. Kalau tidak Nabi tak ajar, Nabi tak sebutlah al-wudu silahul mukmin. Wudu itu adalah senjata bagi orang mukmin, ya. Yang lindung kita tu wudu tu ke? Dah. Yang lindung kita siapa tuan-tuan? Allah, ya. Allah yang melindungi kita. Jangan duk bimbang tuan-tuan, rasanya kita dah buat syirik. Takut Ustaz, takut orang buat syirik. Saya bimbang, takut orang dah buat syirik. Kamu tu bimbang lebih-lebih, ya. Bimbang pada benda yang tak patut bimbang, ya. Dah Ustaz faham tak? Ini sadduz zari'ah, ya. Ustaz tahu tak sadduz zari'ah tu apa dia? Sadduz zari'ah ni nak menutupi lubang-lubang melakukan kesyirikan kepada Allah. Tuan-tuan, sadduz zari'ah ni dia ada syarat dia, ya. Orang kalau nak sadduz zari'ah ada syarat dia. Bukan senang-senang je sebut sadduz zari'ah, takut orang buat syirik. Syarat sadduz zari'ah ni kalau kata memang tahaqquk,
ya, ataupun zon yang kuat, sangkaan yang kuat bahawa orang tadi memang betul dia akan tergelincir. Kita yakin yang orang tadi, amalan yang orang tadi buat memang betul-betul sesat, memang betul-betul menyeleweng daripada ajaran Islam. Itu sadduz zari'ah, ya. Syarat sadduz zari'ah tu kena jelas dulu. Jangan main sebut-sebut saja, ya. Syirik ke tuan-tuan ambil wuduk? Tak syirik, kan? Syirik ke kita simpan kitab Sahih Bukhari dalam kereta kita, ya, dalam beg kita waktu kita musafir? Tak syirik. Kita sembah kitab tu ke? Dah. Kita cuma ambil kitab tu sebagai sebab, ya, asbab. Kita percaya kitab ni ada barakah. Kitab yang ditulis oleh ulama, tuan-tuan, ada hadis Nabi, ada ayat Quran, ya, ada ijma' qiyas ulama apa semua. Takkan tak ada barakah, tak? Dengan amalan para ulama yang zuhud, yang merendah diri, ya, dengan ilmunya, ya, dengan ilmu yang disampaikan kepada ilmu yang sampai pada kita sekarang, takkan tak ada langsung barakah. Jadi tuan-tuan, kita ambil kitab tu sebagai sabab untuk barakah daripada kitab tersebut. Mudah-mudahan kitab Sahih Bukhari ni, kitab Syifa ni dapat menyelamatkan kita daripada balak dalam perjalanan, ya. Itu sadduz zari'ah tu kena jelas dulu. Antara kurniaan Tuhan terhadap doa ialah tiada halangan untuk dimakbulkannya. Jika bala itu sudah ditakdirkan, pasti akan menimpa dirinya. Allah akan meringankan dan mengurniakan kesabaran kepadanya berkat doa itu. Ada orang tanya, Ustaz, bukankah doa itu akan mengelakkan kita daripada bala? Kita kata, ya, memang doa ni mengelakkan kita daripada bala. Habis itu, Ustaz, saya ni dah doa dah, saya dah ambil wuduk dah, tapi aksiden juga baru ni, ya, patah kaki saya ni, Ustaz, patah kaki saya. Baik, kita tanya balik dia, apa perasaan kamu waktu patah kaki tu, ya? Apa perasaan kamu? Sama tak perasaan dengan kamu tidak mengambil wuduk? Tak sama, tuan-tuan, ya? Takkan sama dengan orang yang tidak mengambil wuduk dengan orang yang mengambil wuduk dan patah kaki dia. Tak sama, ya? Sebab apa? Sebab orang yang ambil wuduk dan patah kaki dia, dia akan lebih redha, ya, dia akan lebih bersabar dibandingkan dengan orang yang tidak ambil wuduk. Itu sebab dia, tuan-tuan, ya. Walaupun dah ambil wuduk, walaupun dah baca doa, tapi kena aksiden juga, ya. Dia akan lebih redha. Sebab tu kalau kita dah salatah, ya, kita dah ambil wuduk, kita dah buat macam-macam ni, kena aksiden juga, ya. Keadaan ketika aksiden tersebut takkan sama dengan orang yang tidak mengambil wuduk dan juga orang yang tidak bersedekah, ya. Orang yang berdoa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, elakkan saya daripada balak, ya Allah, elakkan saya daripada musibah, ya Allah. Kena bala juga. Sebab tak boleh nak elak, ya. Allah dah takdirkan macam tu, ya. Cuma bila kena balak tersebut, Allah akan kurniakan kelebihan pada waktu tu. Apa dia? Iaitu sanggup sabar menahan balak, kan? Daripada tak sanggup tahan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia sanggup tahan, untuk dia sanggup menerima balak tersebut, ya. Itu nikmat, tuan-tuan. Nikmat bersabar dengan musibah yang ditimpakan kepada kita. Sebab tu Syekh sebut sini, antara kurniaan Tuhan kepada doa ialah apa dia? Tidak ada halangan untuk dimakbulkan, ya. Kita dah berserah kepada Allah, kemudian kena juga, maka Allah akan memberikan keringanan. Tapi kalau sudah ditakdirkan, pasti akan kena. Ni Syekh sebut sini, ya. Kita dah berdoa, ya, minta kepada Allah lindung kita, tapi dah ditakdirkan pasti akan kena, ya. Cuma bila kena, Allah akan ringankan dan mengurniakan kesabaran kepadanya berkat daripada doa itu. Tu makna dia, tuan-tuan. Sebab tu jangan tinggal asbab. Jangan tinggal, ya. Tuan-tuan kalau nak bawa kereta laju macam mana pun, bubuh dah siap-siap Sahih Bukhari dalam kereta, ya. Bawa 210, 250 dah. Tapi jangan, tuan-tuan, itu pun sebab untuk menyebabkan kematian juga, kan? Bawa laju jadi sebab kepada kemalangan. Walaupun kitab Sahih Bukhari itu jadi sebab untuk menyelamatkan kita, tapi kita bawa laju, itu pun sebab untuk kemalangan juga, ya. Jangan buat gitu, tuan-tuan. Tapi ialah kadang-kadang kita ni nak derat, betul tak? Kadang-kadang kita ni keluar lambat, ya. Terpaksa nak derat-derat. Jadi macam mana cara dia? Standby dah siap-siap. Bubuh dah Sahih Bukhari dalam kereta kita. Saya kalau tak bawa Sahih Bukhari pun, biasanya saya bawa handset ni, ya. Dah download dah siap-siap dalam handset ni. Ada dah Sahih Bukhari dalam handset ni. InsyaAllah tak akan hilang handset ni, InsyaAllah, tuan-tuan. Lepas ni balik pergi stesen minyak, hilang sungguh.
Nak buat macam mana? Ya, dah hilang. Kita sabarlah. Ya. Jadi rupa-rupanya bila kita sabar tu, bila dah hilang benda ni dan kemudian kita sabar, itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ya. Dikurniakan kesabaran untuk kita sanggup, ya, menahan musibah tersebut. Tapi kalau dia mempelajari ilmu bintang sekadar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu solat, yang demikian adalah harus. Yang tu boleh tuan-tuan, ya, tak ada masalah. Kita nak belajar ilmu nujum, nak tengok kiblat, nak tengok waktu solat, yang tu tidak ada masalah. Yang masalah tadi bila kita nak tilik nasib, kan? Tengok bintang macam ni, hidup kamu ni tak bahagia. Ya, tengok macam ni, hidup kamu ni akan susah, kemudian senang, kemudian susah, kemudian senang. Macam tu pula. Yang tu ilmu yang tidak dibenarkan. Mempelajari ilmu perubatan adalah harus, kerana ia adalah sebab dan musabab. Maka harus dipelajarinya seperti sebab-sebab yang lain. Sebenarnya Nabi SAW pun pernah berubat. Jadi Nabi pun pernah berubat, ya. Ini dalil untuk menolak kepada sebahagian orang yang tidak mahu berubat. Dia tak nak berubat. Ada sebahagian orang dikata tak perlu berubat ni. Berubat ni dia membawa maksud seakan-akan dia tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak betul tuan-tuan. Kita mengambil sabab musabab saja. Ya, kita sakit. Ya, jadi macam mana nak hilang sakit? Kita ubat tu ke yang bagi kita sembuh? Dah. Ubat tu sebagai sebab musabab, ya, untuk kita sembuh. Yang menyembuhkan kita siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang meriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu itu ada dua. Ilmu fiqh bagi keagamaan, ilmu perubatan bagi tubuh badan. Disebutkan dalam matan Arabnya, al-ilmu ilmani, ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fiqh tuan-tuan untuk agama, ya. Ilmu fiqh untuk agama, ilmu perubatan untuk tubuh badan. Apa makna ilmu fiqh untuk agama tuan-tuan? Fiqh ni seperti mana yang saya sebut dalam kuliah yang lalu. Fiqh ni ada fiqh besar, ada fiqh yang kecil, ya. Fiqhul akbar dan fiqh saghir. Fiqh besar ni apa ni tuan-tuan? Fiqh besar ni yang kita mengaji tauhid, yang kita mengaji akidah, yang kita mengaji usuluddin, kita mengaji ilmu kalam. Itu fiqh besar. Nak kita kenal Allah, nak kenal tauhid Allah, nak kenal nama Allah, nak kenal sifat Allah, itu fiqhul akbar. Kemudian fiqh saghir ni fiqh yang kita mengaji syariat, ya, bab munakahat, bab jinayat, ya, bab jual beli sebagainya, bab ibadah, bab taharah. Itu fiqh saghir, fiqh kecil. Jangan kita bayang bila sebut fiqh ni fiqh lah, ya. Macam mana cara nak ambil wudu, macam mana cara nak bayar zakat, macam mana cara nak menunaikan haji, tak tuan-tuan. Fiqh ni ada dua, satu fiqh yang kecil, satu fiqh yang besar. Al-Imam Abu Hanifah ada mengarang satu kitab yang dinamakan dengan Fiqhul Akbar, ya, fiqh besar. Dalam tu dia bincang tentang tauhid. Dalam tu dia bincang tentang fiqh ke? Dah. Dia bincang tentang tauhid, tentang ilmu ketuhanan, ya. Jadi ilmu ada dua, ilmu fiqh untuk agama, ilmu perubatan untuk tubuh badan. Jadi tuan-tuan, maksudnya kedua-dua ilmu ni kedua-dua ilmu ni kita perlu belajar. Sebab orang kalau nak mengaji, kalau dia tak sihat, dia tak jadi juga. Dia kena sekali, ya. Nak mengaji agama ni dia kena sihat. Kena jaga kesihatan tubuh badan. Tu makna dia. Bila kita dah sakit, dah terbaring, tak boleh nak fikir, tak boleh nak belajar, macam mana nak belajar ilmu agama, kan? Jadi penting untuk kita menjaga kesihatan. Ya, sekarang ni macam-macam penyakit dah tuan-tuan, ya. Wabak-wabak yang melanda di negara kita dan di dunia, ya. Jadi ini semua akan menghalang kita daripada untuk kita menjalankan kehidupan dengan baik, ya. Macam mana kita nak beribadat, tak? Macam mana kita nak belajar, macam mana nak tuntut ilmu agama, ya. Kalau tubuh badan kita asyik sakit saja, ya. Sekarang ni wabak apa? Coronavirus, kan? Coronavirus. Rupa-rupanya kajian yang dibuat oleh saintis setahun yang lalu, ya, dia dah buat kertas kerja, dia dah sebut bahawa akan berlaku wabak ini. Tahun lepas dah cerita dah tuan-tuan, ya. Berlaku di mana? Dia sebut di China. Sebab apa? Sebab cara pemakanan mereka, ya. Dan kemudian disebut yang kita baca ada simptom apa nama?
simptom sesak nafas lah, demam lah, batuk sebagainya, itu bukan simptom yang sebenar, tuan-tuan. Ya. Rupanya orang yang mengkaji coronavirus ni, dia tidak ada simptom pun. Tak ada tanda-tanda pun yang menunjukkan bahawa dia sakit. Tak ada alamat yang menunjukkan bahawa dia terkena coronavirus tersebut. Ya. Tiba-tiba tumbang, mati macam tu saja. Macam mana tu? Wallahu alam. Jadi cuma kesihatan, ya, pihak kesihatan Malaysia dia bagi garis panduan. Dia kata kalau ada gejala demikian, kena pergi klinik, ya dah, kena kuarantin dan sebagainya. Tapi hakikatnya kajian yang sebenar tak ada tanda pun, ya. Tak ada simptom pun. Jadi kita berlindunglah tuan-tuan, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menghindarkan kita, menyelamatkan kita daripada wabak penyakit tersebut. Nabi dah tunjuk jelas dah macam mana cara kita nak menghalang wabak ini daripada tersebar. Macam mana cara dia? Kuarantin, asing, ya, jauhkan mereka daripada orang yang tidak sakit. Yang kita ni, ya, tak ada masalah pun, masih terima lagi. Kan? Mana otak dan fikiran mereka ni? Macam mana cara mereka berfikir? Ya dah. Banyak masalah tuan-tuan, ya. Kalau kita sakit, macam mana nak mengaji ilmu agama, ya. Jadi kena jaga kesihatan tubuh badan, ya. Kemudian barulah kita boleh mengaji, boleh tuntut ilmu dengan baik. Itu makna dia. Adapun huraian terhadap sesuatu ilmu itu merupakan ciri penjelasan seseorang mengenai ilmu tersebut. Dan ilmu fiqh itu adalah ilmu yang mengetahui keharusan ilmu. Ni tuan-tuan, ilmu fiqh ni adalah ilmu untuk kita nak tahu betapa halusnya, betapa dalamnya ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Abu Hanifah, maksudnya Al-Imam Abu Hanifah, ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, ilmu fiqh itu ialah ilmu mengenali diri, apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Maksudnya nak tahu halal, nak tahu haram. Macam mana cara dia? Belajar ilmu fiqh, ya. Yang mana kita boleh buat, yang mana kita perlu jauhkan, ya. Kena belajar ilmu fiqh. Dan beliau berkata, tidak ada pada ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Mengamalkannya ialah dengan meninggalkan kepentingan sekarang, iaitu dunia, untuk kepentingan akan datang, iaitu akhirat. Belajar bukan tujuan untuk dapatkan dunia, tuan-tuan, ya. Walaupun belajar ilmu fiqh ni ilmu syariat, ya, ilmu macam mana kita nak uruskan kehidupan kita, macam mana kita nak ibadat seharian. Tapi tujuan apa, tuan-tuan? Tujuannya kita untuk mencari akhirat, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu sewajarnya tidak melupai dirinya apa yang bermanfaat dan yang mudarat bagi dirinya di dunia dan akhirat. Maka dia ambil ilmu yang bermanfaat baginya dan menjauhi apa yang memudaratkannya agar akal dan ilmunya tidak menjadi saksi ke atasnya. Atasnya, tuan-tuan, maksudnya akan menjadi saksi buruk ke atasnya. Bila sebut ke atasnya, maksudnya apa? Dia akan menjadi hujah. Ilmu ni nanti dia akan mendakwa kita di hadapan Allah, ya. Dia akan kata si fulan tidak menggunakan ilmu pada tempat dia. Si fulan menggunakan ilmu dengan cara yang salah. Si fulan dah belajar, dia dah menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini, tuan-tuan, ilmu dan akal kita, dia akan menjadi saksi. Dia yang akan mendakwa kita di hadapan Allah. Sebab tu berhati-hati ketika kita belajar. Kita doa supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan ilmu tersebut, ya. Kami berlindung dengan Allah daripada kemurkaan dan balasannya. Sesungguhnya banyak ayat Al-Quran dan perkhabaran yang sahih dan masyhur tentang kelebihan ilmu dan ketinggian ilmu. Tapi kami sengaja tidak menyebutnya untuk meringkaskannya. Tujuan untuk apa, tuan-tuan? Tujuan diringkas ni supaya nak elak kita daripada bosan baca kitab dia, ya. Sebab tu kadang-kadang ulama tulis kami meringkaskan, kerana kami tidak mahu orang bosan baca kitab kami, ya. Kerana tahu dah memang kita ni cepat bosan, ya. Dah nampak dah tuan-tuan pun dah bosan dah, ya. Jadi ulama dah fikir dah. Sebab tu ulama kata kami ringkaskan, tak nak sebut panjang-panjang, nanti orang bosan baca kitab kami. Fasal kedua, niat ketika belajar, maka nanti kita akan sambung. Tuan-tuan tahu kenapa saya sebut juga sikit daripada bab kedua. Sebab guru-guru kami sebut jangan berhenti pada bab. Bab ni apa? Bab ni pintu. Jangan berhenti pada pintu, ya. Kalau kamu berhenti pada pintu, orang dah tutup pintu, macam mana kita nak masuk? Ya, kena masuk dulu. Maksudnya bila kita dah habis baca bab pertama, baca sikit. Kurang-kurang baca tajuk bab kedua, ya. Sebab apa? Sebab kita dah masuk dalam pintu tu, ya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita sambung pengajian kita. Kalau kita berhenti pada bab, jadi berat sikit, tuan-tuan, ya. Berat kita nak sambung pengajian kita. Tu saya baca sikit juga tu, ya. Saya baca fasal kedua, niat ketika belajar. Pak, berhenti kat situ. Kenapa?
masuk jugalah sikit kita, ya. Jangan duduk diri kat depan pintu je, comong je, takut kena halau. Tak? Bila dah masuk, insya-Allah kita akan tekan nanti. Jadi sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan maghfirah pada kita semua. Yang sakit di kanan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada hutang di kanan kita dimudahkan urusannya untuk membayar hutang tersebut. Yang ada masalah di kanan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada masalah hubungan antara seorang isteri dan suami diberikan kemudahan dan kebaikan antara suami dan isteri tersebut. Yang tidak ada anak di kanan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Yang tidak ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditambahkan ilmunya dan diberi keberkatan ke atas ilmu tersebut, diberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya mengambil masa tuan-tuan. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salatul muslim.